Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi bi'idnik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dalam sesi kita mengupaskan kitab Hadisul Ahkam ataupun Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Pada sesi yang lalu, kita telah mengupaskan, mensyarahkan hadis ke-19 dalam kitab Umdatul Ahkam. Hadis berkaitan Nabi SAW pada akhir-akhir hayatnya. Nabi SAW juga bersiwak. Maka pada hari ini kita nak cuba sentuh, syarahkan dua hadis, hadis ke-20 dan hadis ke-21 daripada kitab Umdatul Ahkam. Kita akan bacakan terlebih dahulu hadis ke-20, teks bahasa Arabnya. Kata Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Umdatul Ahkam, an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bisiwakin ratbin qala wa tarafu siwaki ala lisani wa huwa yaqul wa siwaku fi ka'annahu yatahawwa. Artinya, daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, aku mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang bersiwak dengan siwak yang basah. Abu Musa berkata, hujung siwak tersebut ada di lidahnya sambil baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan siwak berada di mulutnya seolah-olah beliau kesakitan dan mahu muntah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, adakah di sana ada beberapa pengajaran yang boleh kita keluarkan? Awal hadis ini disebutkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, aku mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang bersiwak dengan siwak basah. Jadi daripada bahagian yang pertama daripada hadis ini, dia menunjukkan kepada kita sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini bernama Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Dan kata para ulama kita, Abu Musa Al-Ash'ari adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai suara yang indah ketika mana beliau melantunkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita yang Nabi SAW suka bersiwak. Jadi kata para ulama kita, bersiwak termasuk dalam ibadah. Dia termasuk dalam kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah daripada sudut maknanya yang luas adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah daripada sudut skop yang lebih luas adalah segala sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah itu dah tidak terhad kepada salat, kepada wuduk, kepada bayar zakat, berpuasa, haji ataupun umrah, tapi skop ibadah adalah lebih luas. Apa saja perbuatan, kalau sekiranya perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia termasuk dalam ibadah. Bersiwak juga termasuk dalam ibadah. Kemudian sambungan hadis tadi, Abu Musa berkata, hujung siwak tersebut ada di lidahnya. Sambil baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ataupun dan siwak berada di mulutnya seolah-olah beliau kesakitan dan mahu muntah.
Jadi pengajaran yang ketiga yang boleh kita keluarkan daripada hadis yang tidak begitu panjang ini adalah selain pada gigi, siwak juga boleh dilakukan pada lidah. Selain kita bersihkan gigi, maka kita bersihkan juga lidah kita. Dan bila Nabi SAW ada ketika mana dia bersiwak, ada bunyi yang tertentu seperti itu menunjukkan kesungguhan, kan? Kesungguhan Nabi SAW dalam bersiwak ketika mana dia membersihkan giginya. Kan itu merupakan salah satu perbuatan yang dicintai oleh Nabi SAW, iaitu bersiwak. Selepas membahaskan tentang babu siwak, maka Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, dia masuk ke dalam bab yang seterusnya, bab yang ada kaitan dengan sapu khuf. Kita nak bacakan hadis ke-21 terlebih dahulu sebelum kita syarahkan pengajaran-pengajaran yang boleh dikeluarkan daripada hadis 21. Hadis ke-21 berbunyi, Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa ahwaitu li anzi'a khuffai, fa qala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Yang artinya, daripada Mughirah bin Syu'bah, aku bersama Nabi SAW dalam suatu permusafiran. Tiba-tiba aku terfikir untuk menanggalkan kedua-dua kasut baginda SAW. Maka baginda SAW memberikan nasihat, biarkanlah sahaja kedua-duanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci. Baginda SAW pun hanya sekadar mengusap kedua-duanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita raih keluarkan daripada hadis ini? Bahagian pertama hadis tadi berbunyi daripada Mughirah bin Syu'bah, aku bersama Nabi Muhammad SAW dalam suatu permusafiran. Tiba-tiba aku terfikir untuk menanggalkan kedua-dua kasut baginda SAW. Jadi kita lihat hadis ini yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah, dia bersama-sama dengan Nabi SAW dalam suatu perjalanan, dan Nabi SAW pada ketika itu mengambil wuduk. Nabi basuh kan anggota-anggota wuduknya daripada tangan, kan, muka, kan, kemudian tangan hingga ke siku, baik yang kanan ataupun yang kiri, kemudian sapu kepala, kemudian sapu telinga. Bila nak dekat sampai kepada kaki, maka Mughirah terdetik dalam hatinya, terlintas dalam hatinya nak bukakan, nak tanggalkan kasut Nabi SAW agar Nabi SAW dapat membasuh kedua kakinya. Itu yang pernah ingin dilakukan oleh Mughirah bin Syu'bah. Dan kata para ulama, this particular incident, peristiwa ini berlaku pada peperangan Tabuk pada waktu fajar, kan, pada bulan Rajab pada tahun ke-9 Hijrah. Itu merupakan pandangan para ulama kita. Kita sambung hadis ini. Apakah pengajaran yang lain yang boleh kita raih daripada hadis ini? Maka baginda SAW memberikan nasihat kepada Mughirah, biarkan sahaja kedua-duanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci. Baginda SAW hanya sekadar mengusap kedua-duanya. Jadi bila Mughirah ni, dia cuba nak tanggalkan kedua kasut Nabi SAW, maka Nabi SAW pesan dekat Mughirah agar biarkan. Tak perlu nak tanggalkan kedua kasut tersebut. Tidak perlu nak buka kedua kasut tersebut. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, instead of Nabi basuh kedua kakinya, maka Nabi SAW hanya sapu di atas khuf ketika berwuduk. Nabi SAW hanya sapu di atas kasutnya, baik yang sebelah kanan ataupun yang sebelah kiri, sebanyak satu kali usapan. Nabi sapu dengan air. Ambil air sedikit lalu disapu yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Hanya sekali sahaja. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW pesan dekat Mughirah, Nabi mengatakan, biarkan sahaja keduanya kerana aku memakainya dalam keadaan suci. Jadi ini menunjukkan kepada kita ada satu hukum yang memang disebutkan oleh para alim ulama kita, diajarkan oleh Nabi SAW, iaitu seseorang individu
baik lelaki ataupun wanita. Bila sampai dekat kaki, dia boleh pilih untuk sapu di atas khufnya, alas kakinya, instead of dia membasuh kedua kakinya. Kalau sekiranya mematuhi syarat yang tertentu. Antara syarat yang diletakkan oleh para ulama kita adalah sebelum kita memakai alas kaki tersebut, khuf tersebut, hendaklah kita berada dalam keadaan suci. Dalam arti kata yang lain, hendaklah kita dalam keadaan telah berwuduk. Dalam keadaan berwuduk kan, kita dah dekat rumah, dekat toilet kan, kita dah ambil wuduk, kita dah basuh muka, basuh tangan, kanan dan kiri sampai ke siku, sapu kepala, sapu telinga, dan basuh kedua kaki, kaki kanan dengan kaki kiri. Kemudian bila kita nak keluar rumah, kita memakai alas kaki. Kita pakai kasut. Jadi khuf ni apa? Kata para ulama kita, khususnya ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan khuf adalah alas kaki ataupun kasut yang dibuat daripada kulit yang menutup kedua buku lali. Jadi khuf ni, ciri-ciri khuf mestilah dibuat daripada kulit. Kemudian hendaklah dia menutup kedua buku lali. Kalau dia tidak menutup buku lali, maka itu tak dinamakan, itu tak boleh kita gunakan hukum yang ada kat dalam hadis ini. Dia mesti menutup buku lali. Jadi kasut-kasut yang tidak menutup buku lali, maka dia tidak termasuk dalam hukum ini. Jadi kalau kita dah pakai khuf, sebelum kita pakai alas kaki tersebut, khuf tersebut dalam keadaan suci, maka bila kita keluar daripada rumah, dan kalau sekiranya terbatal wuduk kita di luar, dan kita ingin mengambil wuduk sekali lagi, maka kita mengambil wuduk seperti biasa, kan kita basuh anggota-anggota yang wajib. Antaranya adalah muka, antaranya adalah kedua tangan kita sampai ke siku, antaranya adalah sapu kepala, dan juga yang kita sapu telinga kita. Kan bila sampai dekat kaki, tak perlu ditanggalkan khuf tersebut. Tak perlu ditanggalkan alas kaki tersebut. Hanyalah berpada dengan kita mengambil sedikit air, kita sapu ke atas, di atas kasut kita, kan, sebelah atas, kita sebelah kanan sekali dan sebelah kiri sekali. Kita sapu di atas kasut kita, kan, sebelah depan tu, kan, kat sebelah atas, maka sapu sekali kat sebelah kanan, sapu sekali kat sebelah kiri. Maka itu adalah hukum yang berkaitan dengan khuf. Suka kita ingatkan sekali lagi, antara ciri-ciri alas kaki yang layak digelar sebagai khuf adalah yang dibuat daripada kulit, dan yang kedua adalah menutup buku lali. Kalau kita nak bagi contoh the current context yang termasuk dalam khuf adalah seperti askar. Askar kalau dia pakai boot dia, kalau boot dia, memanglah askar ni kalau pakai boot dia akan menutup buku lali, maka itu termasuk dalam khuf. Ataupun kalau mereka dalam polis, ataupun civil defense, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau sekiranya alas kaki mereka yang mereka pakai itu dibuat daripada kulit dan dia menutup buku lali, maka dia boleh manfaatkan hukum ini, satu keringanan yang diberikan dalam Islam yang pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi itu merupakan beberapa perkara yang kita nak kongsi pada sesi kita kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu akan datang untuk mengupaskan pula hadis ke-22 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sekian daripada saya pada hari ini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.